A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Anfal. Ayat 67. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 64, 64, 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Maksudnya, wahai para nabi, cukup bagi engkau Allah dan bagi orang yang mengikuti engkau di kalangan orang yang beriman, juga cukup bagi mereka Allah. Pengajarannya, pertama, hanya Allah sahaja yang boleh menjaga dan mencukupi bagi setiap manusia. Sambungan, selain daripada Allah, tidak mungkin manusia akan merasai cukup dan selamat. Yang ketiga, yang kedua, Allah juga cukup kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada orang-orang yang beriman. Yang keempat, yang ketiga, untuk mendapat perlindungan Allah yang tidak perlu lagi perlindungan yang lain, maka wajib memenuhi dua syarat. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, sentiasa mengikuti
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 65. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Maksudnya wahai Nabi, galakkan orang-orang beriman untuk berperang. Sekiranya adalah daripada kalangan kamu 20 orang yang sabar, mampu mengatasi 200 daripada musuh. Dan sekiranya di kalangan kamu 100 yang sabar, mampu mengatasi 1000 daripada orang-orang kafir. Kerana itu disebabkan mereka tidak memahami pengajarannya. Berjihad pada jalan Allah adalah sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Maka ia perlu didorong dengan tawaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelebihan berjihad pada jalan Allah antaranya akan mendapat syurga yang penuh dengan nikmat kekal abadi dan seluas langit dan bumi. Yang ketiga, kekuatan orang beriman yang sabar boleh mengatasi 10 kali ganda kekuatan musuh yang kufur kepada Allah. Yang keempat, kekuatan yang paling asas bagi orang beriman untuk berjihad pada jalan Allah ialah ilmu dan keyakinan mereka terhadap Allah dan janjinya. Manakala kelemahan yang paling ketara bagi musuh yang membawa kepada kekufuran, bahkan mereka menentang Allah, ialah kejahilan tentang Allah dan hari akhirat. Yang kelima, sesiapa yang Allah kehendaki, sesiapa yang Allah kehendakinya menjadi baik, maka pasti Allah akan membuka pintu hatinya
untuk belajar agama secara mendalam. Ayat 66. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maksudnya sekarang Allah telah meringankan daripada kamu dan Allah mengetahui sesungguhnya di kalangan kamu ada yang lemah. Maka sekiranya adalah daripada kamu itu ada 100 orang yang sabar, boleh mengatasi 200. Dan sekiranya adalah daripada kamu 1000 yang sabar, boleh mengatasi 2000 daripada musuh dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Pengajarannya, pertama, Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama rahmat. Dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya, khususnya kepada orang yang beriman. Yang kedua, antara bentuk rahmat Allah kepada orang yang beriman ialah meringankan bebanan agama kepada manusia berdasarkan kemampuan mereka. Yang ketiga, sabar adalah senjata yang paling besar dalam menghadapi segala ujian kehidupan, lebih-lebih lagi dalam menghadapi musuh dalam peperangan. Yang keempat, sesiapa yang sentiasa bersabar, jiwanya akan sentiasa tenang dan dia akan sentiasa redha dengan takdir Allah, kerana Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Okey, kita sambut ada borai seterusnya. Okey. 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 Ayat 67. Masih lagi
tentang peperangan Badar. Dan kaitan dengan ayat lepas ialah setelah Allah bagi tahu kewajipan berperang dan Allah bagi tahu wajib bersedia buat persiapan untuk peperangan, kemudian juga Allah perintahkan Rasulullah supaya mendorong orang beriman untuk berperang. Maka ayat malam ini, apabila menang dalam peperangan dan ada tawanan perang, apa patut dilakukan oleh tentera Islam? Dalam peperangan Badar, tentera Islam menang dan tentera Islam berjaya menawan, membunuh 70 orang tentera musyrikin dan menawan tawanan tentera musyrikin juga 70. Disebut dalam hadis sahih, bila 70 orang ditawan, termasuklah pakcik Nabi, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada riwayat mengatakan dia dipaksa untuk ikut bersama dalam peperangan, tapi dalam barisan tentera kafir. Dan Nabi ada berpesan kepada tentera Islam, sekiranya kamu jumpa daripada tentera musuh dari kalangan Bani Hashim, maka jangan bunuh. Dan kalau kamu jumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jangan bunuh. Sebab tu ada sebagian riwayat mengatakan Al-Abbas ni telah masuk Islam, tapi dirahsiakan. Okey, jadi setelah dapat 70 orang ni, Nabi pun tanya pandangan sahabat. Walaupun dia adalah Rasulullah, tetapi dasar dalam jemaah Islam ialah wa amruhum syura bainahum. Urusan orang Islam ialah mesti syura, bermesyuarat. Jadi Nabi tanya para sahabat tentang bagaimana hendak dilakukan kepada 70 tawanan daripada musyrikin Mekah. Pertama Nabi tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar berkata, mereka ini ialah hamba-hamba Allah, maka tahan mereka dan minta tebusan. Semoga satu hari mereka beriman kepada Allah, dan tebusan itu dalam bentuk wang ke apa, boleh digunakan untuk kekuatan tentera Islam. Okey, itu pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi berpaling kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, mereka ni musuh Islam. Mereka adalah perusak yang menghalang manusia daripada beriman kepada Allah. Maka bunuh. Dan ada riwayat mengatakan Nabi tanya seorang lagi sahabat bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha yang paling keras. Dia kata kepada Rasulullah, gali parit besar, nyalakan api, campak dalam api itu. Maka Nabi ambil pendapat siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan pendapat Abu Bakar itu tak selari dengan hukum Allah. Maka turun ayat ni. Ini sebab turun ayat 68. 67. Sebab turun ayat ni ialah kisah yang saya sebut tadi. Nabi buat contoh lah, kamu ni Abu Bakar macam Musa AS, ataupun macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dengan kaum dia berlembut. Kalau engkau ampunkan mereka, mereka adalah hamba engkau. Kalau engkau binasakan mereka, engkau ni maha pengampun. Dan Nabi kata kepada Umar, engkau ni macam Nabi Nuh AS. Apa doa Nabi Nuh kepada kaumnya?
Apa doa Nabi Nuh kepada kaumnya? Binasakan mereka semua. La tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggal seorang pun orang kafir. Bagi hancur mereka semua. Okey? Kemudian Nabi ambil pendapat Abu Bakar. Maka turun ayat ni menegur siapa? Menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok apa yang ditegur oleh Allah kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak. Lebih tepat tidak patut. Kana adalah li nabiyyin, bagi seorang nabi, tidak patut bagi seorang nabi an yakuna lahu, bahawa ada lahu baginya asra. Asra tawanan. Asra ni asal makna dia ialah asar, iaitu ikatan yang kuat. Maka sebab tu tawanan dinamakan asra, sebab tawanan tu biasa diikat, dan ikat pula dengan kuat sebab takut lari. Jadi Allah kata, Allah menegur Rasulullah SAW, tidak patut bagi seorang Nabi menyimpan tawanan-tawanan perang. Hatta, sehingga yuskhina, dia membunuhnya. Yuskhina ni yubaligh fil qatli, membunuh dengan keras. Makna apa ni? Allah nak begitu, tak patut seorang Nabi menyimpan tawanan perang sehinggalah dia bunuh dengan keras. Apa dia? Bunuh dengan keras ni macam lepas ni tak ada kekuatan langsung. Jadi tujuan bunuh supaya apa? Supaya mereka semakin lemah, dan yang belum dibunuh tu kecup perut. Kalau bunuh biasa-biasa je mungkin dah masih berani lagi kan. Mana pendapat siapa ni? Bunuh ke semua sekali. Pendapat siapa? Umar. Jadi yang Nabi ambil pendapat Abu Bakar tidak bertepatan dengan wahyu. Sebab itulah semua yang Nabi cakap, semua yang Nabi buat adalah wahyu. Tapi macam mana pula dengan pendapat Nabi yang salah? Bila salah, dia tak jadi wahyu. Kenapa? Datang wahyu menegurnya. Boleh faham? Sekarang wahyu tegurkan. Bila silap je, wahyu akan terus menegur. Jadi yang akan jadi wahyu yang mana? Yang ditegur tu. Teguran itu. Okey, fil ardi, di bumi. Cuba buka surah Muhammad ayat 4. Surah Muhammad ayat 4. Okey, cuba terjemah. Fa iza laqitum, maka apabila laqitum. Apa makna laqitum? Apabila kamu bertemu allazina kafaru. Orang-orang kafir bertemu di mana ni? Dalam peperangan. Apa patut kamu buat? Fadarbar riqab, pancung. Jangan potong tangan, jangan potong kaki, potong kepala. Potong kepala. Kenapa kena potong kepala? Supaya mati terus. Kalau potong kaki hidup lagi kan? Potong tangan hidup lagi. Boleh off telefon. Hatta, sehingga iza askhantumuhum, ayat tadi yuskhina tu, sehingga apabila askhantumuhum, kamu membunuh mereka beramai-ramai, fashaddul wasaq, maka
ikatlah dengan kuat. Mana setelah kamu bunuh beramai-ramai dengan pancung ke apakah, mungkin ada lagi berbaki. Yang berbaki itu tawanan. Ikat kuat-kuat. Jangan kasih lepas. Fa'imma, kemudian yang tawanan yang berbaki itu fa'imma, maka ada pun mannan. Apa makna manna? Banyak kita kali jumpa kan? Manna dan salwa. Apa makna manna? Dan Allah juga kata, wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azha. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah dengan manna wal azha. Ha? Apa dah? Dia sebenarnya manna ni anugerah. Minnatullah, anugerah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman. Jadi manna ni anugerah. Sebab itulah kepada Bani Israel Allah bagi apa? Manna. Apa makna dia? Iaitu anugerah tanpa penat dan tanpa usaha apa-apa. Allah turunkan. Itu manna, anugerah. Apa kaitan pula dengan yang jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan manna? Apa kaitan dengan anugerah? Iaitu kita rasa sedekah ni anugerah daripada aku, bukan daripada Allah. Faham tak? Ini dari saya tu. Seolah kita rasa ini anugerah daripada kita. Tak. Apa dah? Sumbangan ikhlas. Ada nama tu, ikhlas daripada Datuk Tan Sri Sipolan. Okey. Jadi bila dah bunuh beramai-ramai, ada berbaki tu, ikat kuat-kuat. Nak buat dengan tawanan ni? Sama ada mannan, bebaskan. Itu anugerah. Bebaskan, ba'du, wa imma fida'an, ataupun tebus. Kalau nak bebas, bayar 5,000. Ni manna ni bebas terus tanpa syarat. Fida'an, bebas dengan tebusan. Hatta sehinggalah tada'al harbu, selesai peperangan, auzaraha. Mana selesai semua urusan peperangan. Zalika, demikian itu, walau yasha'ullah, sekiranya Allah kehendaki, lam tasara minhum. Kalau Allah kehendaki, Allah memberi kemenangan. Tanpa perlu berperang, tanpa perlu pancung, tanpa perlu tawan. Allah boleh je bagi. Walakin, akan tetapi, liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Tapi Allah nak uji. Siapa yang penakut, siapa yang pentingkan diri, siapa yang nak korbankan nyawa dan hartanya untuk Allah. Wallazina qutilu, dan sesiapa yang hasil ujian, ada yang mati, dan orang-orang yang terbunuh ataupun mati syahid fi sabilillah, falan yudilla a'malahum. Allah tidak akan sia-siakan. Yudilla makna mensia-siakan segala amalannya. Okey. Ini ayat ni memberi secara umum lah. Bila jumpa orang kafir, kena tegas. Jangan ada rasa kesian. Macam Umar tu, itu Umar, kehebatan Umar apa dia? Masa jahilah, dah samsing. Masa Islam, samsing cara Islam. Jangan simpan lama-lama, bunuh aja. Okey. Ayat tadi tu dia bagi pilihan je, yang mana kita bebas, yang mana kita boleh bagi mereka tebus. Adakah pilihan? Kata, sekarang Nabi tanya 3 orang sahabat kan. Seorang ambil tebusan, yang kedua bunuh, yang ketiga bakar terus kan. Nabi pilih yang Abu Bakar. Jadi yang Nabi pilih Abu Bakar tu betul tak betul? Salah. Sebab tu Allah tegur ni, tak patut bagi orang beriman menyimpan tawanan. Yang patut apa dah? Yuskhina, bunuh. Bunuh dengan tegas. Jangan ada suara lagi lepas ni. Sebab apa? Sebab mereka ni penghalang kepada orang ramai masuk Islam. Orang kalau ini kafir apa ni? Bukan semua jenis kafir, kafir harbi. Kalau ada satu kampung,
sedang kebuluran dan dahaga air tak ada kan. 2-3 hari hampir-hampir nak mati. Lepas tu sebelah kampung sana ada air. Tapi ada 2-3 orang di kampung sana halang daripada air sana dibawa ke sini. Apa patut kita buat dengan 3 orang ni? Penjara dia, ikat je atau apa? Pukul je. Sebab pun akibat dia tak benarkan air dibawa ke sini, apa akibatnya? Mati semua. Maka 3 orang ni kalau dia sekat juga patut bunuh. Sebab dia penghalang ataupun penyebab kepada ramai yang akan mati. Itu mati kat dunia. Ini yang menghalang apa ni? Menghalang manusia daripada tidak beriman dan menghalang manusia daripada masuk syurga Allah yang kekal abadi. Dan mereka penyebab masuk neraka kekal abadi. Orang macam ni tak boleh dibiarkan kecuali dia bertobat. Okey. Dan kita tahu kan ketajaman pemikiran Umar. Ada tiga pendapat Umar yang selari dengan wahyu. Salah satu yang ni. Kan? Salah satu yang ni. 2 lagi apa dia? Apa 2 lagi? Tak pernah dengar ke? Lupa. Tak pernah dengar. Cepat je jawab tak pernah dengar. Okey, cuba buka hadis tu. Yang first. Yang pasal Umar. Okey. Sekarang background dia hitam kan? Tulisan putih. Tapi saya tengok Ustaz Osman mengajar tadi, ada yang background putih, tulisan hitam. Saya nampak lah macam lebih clear. Tak tahulah. Takut mata saya kelabu, tak tahu. Kan? Tak? Ini lagi okey? Okeylah, nak kata apa? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Ibnu Umar, anak kepada Umar, menceritakan. Dia berkata, qala Umar, kata Umar tu bapa dia lah, wafaqtu rabbi. Apa yang mana wafaqtu? Kalau sepakat tak tepat lah. Itu wafaqtu rabbi, takkan aku bersepakat dengan Tuhanku. Aku selari dengan Tuhanku. Dia tak kata apa ni? Wafaqani Rabbi. Bahasa Arab kalau wafaqani Rabbi, Tuhanku sama dengan aku. Faham tak? Jadi seolah Umar tu lebih hebat pada Tuhan. Tak. Umar kata wafaqtu, aku yang kebetulan sama dengan Rabbi, Tuhanku. Fi salasin, dalam 3 perkara. Mana pendapat Umar selari kebetulan dengan wahyu, menunjukkan ketajaman pemikiran Umar. Satu, fi maqami Ibrahim. Umar kata apa? Dia kata maqam Ibrahim asalnya duduk kat mana? Melekat kat tepi Kaabah. Sebab itu bekas tapak Nabi Ibrahim ketika dia membina Kaabah. Bila bina Kaabah, tapak tu mesti melekat kan? Takkanlah Kaabah kat sana, kaki kat sini. Melekat. Maka Umar kata, alangkah baiknya tempat maqam Ibrahim dijadikan sebagai tempat solat. Iaitu jauhkan sikit maqam Ibrahim daripada Kaabah. Maka dialihkan. Sebab tu jarak jauh kan? Antara Kaabah dengan maqam Ibrahim, dekat ke jauh? Pernah terfikir tak? Macam mana tapak kaki Ibrahim kat sana, Kaabah kat sana? Macam mana dia bina macam tu? Oh, besar. Kalau besar tapak kaki takkanlah besar tu. Kan? Maka turun ayat apa dia? Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla.
Allah kata jadikan tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Selari dengan pendapat Umar, selari dengan wahyu. Yang kedua, wa fil hijab. Umar kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah kamu ni semua orang masuk, yang baik pun masuk, yang jahat pun masuk. Rumah Nabi, walaupun Nabi ketika itu Rasulullah ketua negara, tapi tak ada protokol. Rumah PM sekarang semua boleh masuk tak? Orang baik pun tak boleh masuk, kan? Tapi rumah Nabi semua boleh masuk. Maka Umar kata apa? Alangkah baiknya kalau kamu jadikan dalam rumah kamu hijab. Bila nak minta ke, nak tanya siapa-siapa, Aisyah ke, di sebalik hijab. Maka turun ayat, saya lupa ayat tu. Iza sa'altumuhunna fas'alu min wara'i hijab. Bila kamu minta sesuatu daripada isteri-isteri Nabi, maka mintalah daripada sebalik tabir. Yang ketiga, wa fi usara Badar, dalam tawanan ayat tadi. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, an-nas ma'adin, manusia ni macam bahan galian. Khairukum fil jahiliyah, sebaik-baik kamu ketika zaman jahiliyah, khairukum fil Islam, maka dia akan jadi terbaik dalam Islam, tapi syarat iza faqhu, bila mereka faham agama. Manusia kalau masa jahiliyah, masa belum Islam, gedebe, kan? Bila masuk Islam, dia faham, dia akan jadi orang yang terbaik, macam Umar ni. Okey, hadis sahih riwayat Muslim. Ini zaman Umar, kan? Sekarang boleh tak orang yang hebat pendapat dia sama dengan Quran? Boleh tak? Pendapat saya rasa kebetulan samalah. Tak, kamu terlambat sangat nak faham Quran. Okey, lepas tu turidu. Apa sebab ni? Apa sebab Abu Bakar bagi cadangan, ambil tebusan, gunakan tawanan untuk dapat tebusan, dan Nabi pun setuju? Apa sebab? Allah, ini yang sebab Allah nak cela ni. Sebabnya turiduna, kamu ingin aradad dunia. Arada ni sesuatu yang mendatang, sesuatu yang mendatang dan lepas tu hilang. Tengok Allah guna perkataan. Dunia ni adalah aradah, iaitu dia bukan asal, bukan ori, dia mendatang lepas tu hilang. Itulah dunia. Itu makna aradah. Saya tak tahu dia terjemah apa tu. Kalau harta benda dalam masyarakat, mal. Allah tak guna mal, tapi Allah guna aradah. Allah nak bagi kita faham apa nilai dunia, iaitu sejenis benda yang mendatang tiba-tiba lepas tu hilang. Dia tak kekal. Kalau jadi kekal, bukan dunia. Betul kan? Sehat kekal tak? Bukan, itu dunia lah. Harta, kekayaan tak kekal, itu dunia. Okey, saya tak tahu nak tulis apa ni. Kamu ingin apa bahasa Melayu? Tak, kalau harta kita tak fahamlah nilai harta tu. Allah nak bagi kita benda ni mendatang lepas tu hilang, tak kekal. Apa dia? Itu bahasa Inggeris pula. Sementara dunia. Tak apalah, yang penting dah faham kan? Faham sendiri, buat ayat sendiri lah. Habuan dunia. Dan dunia pun kita kena faham. Kenapa dinamakan dunia? Apa makna dunia? Dunia makna dekat, lagi kecil, lagi bawah. Bawah, iaitu benda yang tak bernilai. Jadi nama pun kalau kita faham, kita tak lalu dah. Tapi sebab kita tak faham, kita nak kejar lagi, kan? Yang Nabi kata apa? Nabi satu masa di pasar, Nabi jumpa seekor bangkai anak kambing yang cacat.
Kan biasa pasar orang pergi apa? Cari apa? Cari dunia ke cari akhirat? Cari dunia. Cari laut, cari sayur. Maka Nabi tunjuk pada sahabat, siapa yang nak bangkai anak kambing cacat ni dengan harga 1 dirham, jual murah-murah je. Sahabat jawab apa? Jangankan 1 dirham, bagi percuma pun kami tak nak. Buat apa? 1 bangkai. Yang kedua, cacat. Yang ketiga, anak kambing. Bukan kambing besar pun. Jadi Nabi kata, kamu tak suka pada bangkai anak kambing kan? Sebenarnya dunia yang kamu kejar tu lebih hina daripada bangkai anak kambing. Tengok Nabi nak didik sahabat supaya faham nilai dunia, jangan terkejar-kejar benda yang sebenar tak kekal pun. Okey, kamu ingin aradad dunia, wallahu, dan Allah yuridu, inginkan akhirat. Apa maksud ni? Allah inginkan akhirat. Allah ingin untuk kamu akhirat supaya lebih lengkap untuk kamu akhirat. Faham tak ayat ni? Macam mana? Cuba cerita sikit. Ha? Tak, ini kaitan dengan tawanan perang ni. Kalau bunuh tawanan perang tu, jadi tentera musuh tu tak ada, so Islam akan bangkit dan lebih kuat. So orang akan beriman dan jadi masuk syurga. Habis yang dunia ni, Allah kata apa ni? Kamu nak simpan tawanan sebab kamu nak apa tadi? Allah kata apa? Turiduna aradad dunia. Aradad dunia tebus salah tu. Sementara tebusan tu duit lah. Jadi Allah nak beritahu kamu sebenarnya nak tahan tebusan tu sebab kamu nak duit. Sedangkan Allah nak bagi kamu apa dia? Akhirat. Apa dia? Macam mana bagi akhirat tu? Kerana hukuman yang betul ialah bunuh. Macam mana dengan bunuh tu sahabat dapat akhirat? Ha? Apa dia? Ha. Bila bunuh tu, Islam akan semakin kuat tak? Allah nak Islam semakin kuat, musuh kafir menjadi semakin lemah. Allah nak semakin ramai masuk Islam. Bila musuh semakin lemah, Islam mudah tersebar dan ramai masuk Islam. Dan bila ramai masuk Islam, kamu akan dapat apa? Syurga yang kekal abadi. Tapi kamu malangnya nak aradad dunia. Subhanallah. Sebenarnya Allah kata, kamu ni siapa? Kan atasnya Allah sebut Nabi kan? Tak patut Nabi simpan tawanan hanya kerana ingin aradad dunia. Tak patut. Allah kata turiduna. Kalau kita belajar bahasa Arab, turiduna kamu. Kamu tu siapa? Termasuk tak Nabi? Ha? Masuk. Nabi ada tak kehidupan Nabi nakkan dunia? Ada tak? Tak ada. Walaupun satu saat tak ada. Tak ada langsung. Mana 24 jam hidup Nabi untuk akhirat aja. Betul? Ada dalil? Ha? Siapa yang ada dalil dan tak perlu cari? Apa dalil? Nabi hidup Nabi akhirat aja. Sikit pun Nabi tak fikir, tak usaha untuk dapat dunia. Tak, itu pasal wahyu. Ayat Quran ke, hadis ke, cerita kehidupan Nabi ke? Ada zaman Aisyah tu, Macam mana? ada zaman Aisyah tu, Ha? dia bermain dengan Aisyah. Bermain dengan Aisyah? Itu bukan dalil Nabi tak nak dunia. Kita kalau bekerja dengan suami kita tak nak dunia ke? Nak. Adalah dunia dia nak. Tapi itu bukan dalil. Hadis tak? Hadis yang Apa dia? Nabi diutus untuk sekalian manusia. Nabi diutuskan untuk sekalian manusia. Tapi bukan dalil Nabi tak nak dunia. Yang hadis yang dia berbekas masa dia baring, sahabat tanya. Okey. Satu masa Nabi, Umar masuk rumah Nabi kan. Dan Umar tengok rumah Nabi, dalam rumah Nabi tak ada apa-apa pun. Yang ada ialah tikar, macam tikar mengkuang. Lepas tu segenggam gandum.
Maka Umar pun menangis kan. Lalu Nabi bertanya Umar, "Ma yubkika?" Apa sebab kamu menangis ni? Maka Umar kata, "Sebab aku sedang memikirkan bagaimana mewahnya Raja Rom dan Parsi yang kafir kepada Allah. Tapi Allah bagi kemewahan. Sedangkan kamu ni, Rasulullah, hidup untuk Allah. Tapi kamu hidup dalam keadaan yang sangat-sangat daif." Itu satu dalil Nabi tak nak dunia. Sedangkan Nabi ada tak harta? Ada. Masa Nabi pergi Madinah, banyak Nabi dapat harta rampasan. Tapi Nabi buat apa dengan harta rampasan tu? Infak. Okey, itu satu dalil. Yang kedua, ada satu masa lepas solat, Nabi terus bergegas bangun balik ke rumah dia. Rumah Nabi sebelah masjid je. Sahabat pun pelik lah, sebab lepas salat terus bangun. Biasa Nabi lepas salat zikir ramai-ramai ke sorang-sorang? Pakai mic ke pakai? Nabi zikir lepas salat tapi sorang-sorang. Cuma kali ni Nabi terus bangun. Bila terus bangun tu, sahabat tengok tak? Tengok sebab apa? Sebab Nabi zikir, tak zikir ramai-ramai ke sebab apa? Sebab luar biasa daripada biasa. Lepas salat terus bergegas, cepat-cepat Nabi balik rumah. Lepas tu, tak berapa lama Nabi pun masuk balik masjid. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa dah berlaku ni?" Nabi kata, "Lepas aku bagi salam, aku teringat ada seketul emas di rumah aku. Aku belum bersedekah. Jadi aku balik cepat-cepat untuk infakkan harta tu." Maksudnya apa? Dalam rumah Nabi, Nabi tak akan biarkan ada satu harta pun. Ada je teringat terus. Ada satu ketika, Nabi teringat dalam keadaan Nabi sakit ketika dekat nak wafat. Nabi tanya Aisyah, "Apa ada dalam rumah kita sekarang?" Aisyah kata ada 6 dinar. 6 dinar, bukan 6,000. Maka Nabi kata sedekah. Sedekah semua. Lepas tu Nabi pengsan. Lepas tu sedar. Lepas sedar je Nabi tanya Aisyah, "Dah sedekah tak 6 dinar tu?" Aisyah kata, "Belum, sebab engkau pengsan, aku pun tak sempat." Nabi kata, "Sedekah sekarang sebab aku tak nak aku menghadap Allah, dalam rumah aku ada 1 dinar pun." Mana Nabi tak ada langsung kehidupan untuk dunia. Bahkan ada satu doa yang kita dah belajar. Bila Nabi tengok dunia dan ada rasa teringin nak dunia, Nabi baca satu doa. Apa doa tu? La? Jangan baca separuh. Macam nak betul lah tu. La Isha. La Isha, tidak ada kehidupan illa Ishatal akhirah. Jadi Nabi bila tengok dunia tertarik. Kita pun sama kan, tengok kereta ke, tengok rumah ke, tengok perempuan ke, maka bila tertarik je Nabi pun baca La Isha. Tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Jangan tergoda. Kalau kamu nak tergoda, ni kehidupan yang kekal abadi. Boleh ha? Jadi sekarang Allah kata, kamu simpan tawana sebab kamu nak dunia. Adakah Nabi? Nabi tak termasuk. Sebenarnya siapa ni? Para sahabat. Subhanallah. Kadang-kadang kita fikir, ada juga sahabat yang nak dunia sampai kena tegur oleh Allah. Kan? Menunjukkan apa? Manusia. Jangan pula kita buat alasan. Sahabat pun cinta dunia, kita apatah lagi. Mana okey lah. Tak okey macam mana? Allah tegur. Kalau Allah tegur mana? Tak okey lah. Sebab apa tak okey? Kenapa tak okey bila ada cinta dunia? Ataupun lebih tepat, tamak untuk dapat dunia. Kenapa tak okey? Sebab yang Allah nak bagi ialah, yang ni contoh 5,000. Ya Allah nak bagi 10 bilion. Masuk akal tak kita tamak kepada 5,000 dan abaikan 10 bilion? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Yang ni rumah setinggan, ya sana banglo mewah. Tiba-tiba kita duk gila rumah setinggan. Masuk akal tak? Tak patut.
Patut Allah kata tak patut kamu nak dunia, sedangkan Allah nak bagi akhirat. Tak patut. Okey. Cuba buka surah Ali Imran ayat 152. Surah Ali Imran ayat 152. Okey. Kalau ayat tadi berkenaan peperangan apa? Peperangan apa? Badar. Yang pertama kan? Okey, ayat ni tentang peperangan. Yang kedua, peperangan apa? Uhud. Apa punca tentera Islam kalah di peringkat awal? Tak dengar cakap tu sebab apa? Dunia juga. Allah sebut ni, Allah rakam. Walaqad sadaqakumullahu wa'adah. Pasti sesungguhnya Allah telah membenarkan janjinya kepada orang beriman. Peringkat awal Allah bagi menang kan tentera Islam dalam peperangan Uhud. Itu janji Allah. Istahussunahum, ketika mana kamu membunuh musuh mereka, musuh kamu dengan izin Allah. Sampai bila ni? Ini peringkat awal kemenangan. Hatta iza fashiltum, sehinggalah apabila kamu fashiltum apa dah? Kamu takut, kamu pengecut, wa tanaza'tum, dan kamu berselisih fil amri. Berselisih macam mana ni? Yang pasukan pemanah berselisih tak? Ada yang nak turun ambil harta rampasan, ada yang kata jangan, perintah Rasulullah kekal kat sini sampai kamu berselisih. Wa asaitum, dan kamu derhaka perintah Rasul min ba'di, selepas itu. Selepas bila ni? Selepas bila kamu dah kamu derhaka, kamu berselisih? Min ba'di ma arakum, setelah Allah tunjukkan kepada kamu ma tuhibbun, apa yang kamu suka. Sebelum kalah Allah dah tunjukkan kepada tentera beriman apa yang mereka suka. Apa dia? Tak. Bila berperang ni sebenarnya nak apa? Nak kemenangan. Memang menang tak terhadap Islam sebelum mereka kalah? Ini yang kamu suka. Allah dah tunjuk dah. Tapi bila dah menang, nampak pula Allah kata, minkum, sebahagian kamu man yuridud dunia. Ini penyakit ni. Sebahagian kamu yuridu ad-dunya. Ini penyakit. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian kamu ini akhirat. Pasukan pemanah yang nak turun tu yuridu dunia. Yang kekal yuridu al-akhirah. Semua sarafakum anhum, kemudian Allah palingkan kamu daripada musuh, liyabtaliyakum, untuk Allah menguji kamu. Walaqad afa ankum, dan pasti sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan kamu. Ini kelebihan orang beriman. Bila salah mereka bertaubat, Allah ampunkan. Wallahu zu fadlin 'alal mu'minin. Allah mempunyai kelebihan ke atas orang-orang yang beriman. Nampak tak? Nampak tak penyakit ni? Penyakit apa ni? Yuridud dunia ataupun hubbud dunia. Sebab itulah zaman Rasulullah ada salah sikit je Allah hukum terus. Kenapa? Kalau Allah biarkan, apa jadi? Habis. Islam tak akan bangkit. Tapi lepas zaman Rasulullah, zaman Muawiyah, dah mula cinta dunia, maka Islam semakin lemah. Zaman Abbasiyah lagi cinta dunia, lagi kalah. Jadi kekuatan umat Islam bergantung kepada apa? Sama ada yuridul dunia ataupun yuridul akhirah. Kalau mereka mantap cinta ke akhirat, mereka akan menjadi semakin kuat. Tapi kalau bercampur dan cinta dunia lebih daripada cinta akhirat, mereka akan lemah dan mudah dikalahkan. Okey. Kita balik pada ayat kita. Wallahu azizun, dan Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Apa maksud azizun? Perkasa itu apa maksud dalam konteks ayat ni?
Mana Allah boleh tak nak kalahkan musuh ni tanpa berlaku peperangan, tanpa ada tawanan? Boleh je. Tapi Allah nak bagi pengajaran, Allah nak bagi hikmah, Allah nak bagi ganjaran besar kepada orang beriman. Dan apa yang berlaku semua tu adalah berdasarkan hikmah, ada hikmahnya. Okey. Laula, jikalau tidak. Laula dia panggil harfu imtina. Jikalau tidak. Kitabun. Kitabun, apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan sejak azali. Ketetapan minallah dari sabaqa, yang telah sabaqa, mendahului. Lamassakum, pasti telah. Masa ni sentuh, maksud di sini menimpa. Pasti telah menimpa kamu, telah menimpa kepada kamu, fima akhaztum, pada apa yang kamu telah ambil. Apa dia yang sahabat telah ambil? Apa dia? Tebusan. Azabun azim, azab yang besar. Apa maksud? Kan ayat sebelum ini Allah mencela orang beriman yang simpan tawanan demi untuk dapat aradad dunia, kan? Dan itu satu kesalahan yang sepatutnya Allah turunkan azab. Dengan kesalahan tu nampak macam kecil, tapi sebenarnya besar, dan sepatutnya Allah turunkan azab. Tapi kenapa azab tak turun? Ayat ni Allah kata, kalau bukan kerana ketetapan daripada Allah, iaitu walaupun kamu buat salah, tapi Allah dah tetapkan, Allah maafkan. Kalau tidak ada yang Allah dah tetapkan, apa akan berlaku? Lamassakum azabun azim. Pasti azab yang besar akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu ambil daripada tebusan. Nampak? Besar tak kesalahan ni? Puncanya apa? Kesalahan ni puncanya apa? Hubbud dunia. Ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Jundub. Ini bukan hadis, tapi kata sahabat, hubbud dunia, kata dia, ra'su kulli khati'ah. Kata Abdullah bin Jundub. Cuba terjemah. Hubbud dunia, cinta dunia. Ra'su ni kepala. Maksud di sini ialah punca. Punca kulli, setiap khati'ah, kesalahan. Setiap kesalahan. Semua dosa-dosa, semua keingkaran bermula daripada cinta dunia. Betul kan? Tinggal solat apa sebab? Sibuk dengan dunia. Lawan mak bapak sebab apa? Cintakan dunia, cintakan nafsu. Semuanya dunia. Kata Sayyidina Ali, perkara yang paling aku takut, dua perkara. Yang paling aku takut, dua perkara. Satu, ittiba'u al-hawa. Ittiba'u al-hawa. Yang kedua,
tulul amal. Kata Sayyidina Ali, yang paling aku takut kepada aku dan kepada semua ialah ittiba'ul hawa, ikut nafsu. Yang kedua, tulul amal, panjang cita-cita. Tul panjang, amal angan-angan ataupun cita-cita. Kemudian Sayyidina Ali huraikan, kenapa ittiba'ul hawa ni bahaya? Sebab bila ikut nafsu, dia akan langgar semua peraturan agama. Yang sunnah ke apa, kan? Orang buat bid'ah, punca apa? Nafsu lah. Jadi punca ikut nafsu, kesan ikut nafsu, dia akan buat benda yang melanggar dengan agama. Yang kedua, panjang cita-cita. Kesannya apa? Panjang cita-cita ni makna tamak untuk dapat dunia. Kesannya apa? Lupa akhirat. Bahaya tak bila kita lupa akhirat? Bahayalah, kita tak akan buat persiapan. Ini dua penyakit yang membahayakan. Ikut hawa nafsu dan panjang cita-cita. Okey. Boleh. Okey. Kita terjemah hadis ni ya. Fa'an Abi Hurairah. Dia, kalau kita mengajar macam ni kan, harfiah kan, berbeza dengan kita baca kitab, ustaz duduk kat situ kan. Kalau mengajar di sini, kita akan dapat apa? Perkataan harfiah tu kan. Kemudian setiap malam pula. Jadi target kita lepas 3 tahun, pelajar boleh terjemah sendiri, InsyaAllah. Amin. Dan ustaz pun relax je, tengok je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu. Apa dia sami'tu? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, bersabda, la yazalu, tak pernah jumpa kan, sentiasa, la yazalu, sentiasa. Ada tak ayat Quran la yazalu? Tak pernah jumpa. Okey, la yazalu, sentiasa. Qalbu, hati. Al-kabir, tengok konteks ayat lah. Di sini orang tua. Sentiasalah hati orang tua. Syaban, muda. Syab, muda. Sentiasalah hati orang tua muda. Fi isnaini, dalam 2 perkara. Subhanallah. Walaupun umur 80, 90, tapi dalam bab ni dia rasa sentiasa muda. Dengar wahai orang-orang tua. Pertama apa dah? Fi hubbid dunia, dalam bab cinta dunia, 90 kejar lagi dunia. Betul tak? Tapi kalau bab cinta akhirat, last minute malaikat maut datang baru nak kejar. Betul kan? Ramai tak orang tua ni umur 80 bekerja lagi, bisnes lagi kan? Umur 95 dak hayung kayu. Okey, yang kedua, yang orang tua sentiasa rasa muda, tulul amal. Apa tadi? Umur 80, projek ada 3 lagi belum lulus. Betul kan? Betul. Sebab tu orang ni tak jumpa di masjid ni. Sampai ke mati tak jumpa. Jumpa di mana? Tak, kubur tak jumpa dah. Dia bila kubur dia jumpa malaikat muka nakir dah. Padang golf. Boleh, hadis sahih Abu Bukhari. Hafal ya? 2 perkara yang orang tua sentiasa rasa muda. Pertama, cinta dunia. Yang kedua, panjang cita-cita. Banyak plan dia kan. Umur 85. Buat apa sekarang? Itulah, saya ada 5 bisnes, ingat nak tambah lagi. Umur 75. Panjang cita-cita. Okey, hadis sahih Bukhari. Okey.
Kita habiskan ayat 69. Soalan dia, apa hukum harta tebusan yang sahabat ambil? Kan salah kan? Salah kan? Salah. Apa sebab salah? Kenapa salah? Ha? Tapi Allah beritahu sebab apa salah? Allah beritahu sebab dia. Sangat jelas. Walaupun itu cadangan siapa tu? Abu Bakar, orang yang hebat, tapi Allah kata salah. Apa sebab salah? Ha? Sebab yang Allah nak bagi jauh lebih baik dan lebih kekal. Tiba-tiba dia nak yang memang salah. Memang salah. Anak kita bagi RM5, satu lagi 500. Tiba-tiba dia ambil RM5. Kita puji tak anak kita? Tawaduknya anak saya. Bukan tawaduk tak cerdik. Okey, ayat seterusnya. Jadi hukum tebusan tu apa dia? Boleh makan tak? Allah kata fakulu, maka makanlah. Ayat ni orang paling suka ni. Kulu washrabu. Makanlah oleh kamu mimma, dari apa yang ghanimtum, yang kamu ghanimtum apa dah sebelum ni? Ghanimah, yang kamu rampas. Sebenarnya dalam tafsir yang rampasnya ada dua. Satu harta rampasan, dan peperangan. Yang kedua tebusan tadi. Ialah bila Allah tegur sahabat pun waswas. Habis nak buat macam ni, kita dah dapat ni. Allah kata yang ni makan. Halalan tayyibah. Halal, halal dan lagi baik. Dia makanan bagi orang Islam. Allah sebut dalam surah apa? Baqarah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Jadi sifat makanan yang boleh dimakan oleh orang beriman dua je. Satu halal, yang kedua tayyib. Siapa yang masak tak penting. Yang penting makanan tu halal dan tayyib. Kenapa mesti ada dua? Satu halal, yang kedua tayyib. Tak cukup ke halal saja? Tak. Kenapa? Ada halal tapi tak tayyib. Contoh? Makan durian banyak sangat. Itu kalau orang lain lah. Kalau aku halal. Oh, gebak. Gula halal, tapi kalau makan banyak tak tayyib. Kan? Dan ada juga tayyib tapi tak halal. Contoh? Apple tayyib tapi curi. Kan? Tayyib tapi haram. Jadi ada dua ni cukup. Tapi setengah orang Melayu dia tambah satu lagi. Siapa yang masak? Kan? Siapa yang masak? Melayu ke Cina? Jadi Allah kata dua, tak, dia kata ada satu lagi. Siapa yang masak? Betul kan? Ada orang Melayu masak tapi tak halal. Okey. Ada orang Cina masak tapi halal dan tayyib, tak okey. Kan? Itu ikut syarat Melayu lah. Tapi syarat yang Allah bagi dua je. Tak kira siapa yang masak. Yang penting benda tu halal dan tayyib. Okey. Jadi Allah kata harta rampasan dan tebusan itu makanlah. Ia halal dan tayyib bagi kamu. Kemudian wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa tiba-tiba Allah sebut bertakwa kepada Allah? Lepas Allah kata makan yang halal dan tayyib, lepas tu Allah kata takwa. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Buat yang Allah suruh, tinggal yang sekarang Allah suruh kan. Ni perintah ni makan yang halal dan tayyib. Tapi kadang-kadang nafsu nak makan juga yang tidak halal. Maka Allah ingatkan, bertakwalah pada Allah. Asas untuk kamu mentaati semua perintah Allah ialah takwa. Kalau tak ada takwa, Nabi kata apa?
Bila kamu tak takut pada Allah, kamu tak malu, buatlah apa saja. Okey, kemudian sesungguhnya Allah Ghafur, Maha pengampun. Rahimun, Maha penyayang. Okey. Apa kaitan dua sifat ni dengan cerita ni? Makanlah yang halal dan tayyib dan bertakwa pada Allah. Last kali Allah kata Allah tu Maha pengampun. Apa kaitan dengan cerita ni? Bila Allah kata Allah tu Maha pengampun, makna Allah mengampunkan kesalahan dosa. Apa kesalahan sahabat? Nak abuan dunia. Tak apa, yang lepas. Sebab Allah Maha pengampun. Dari mana datang keampunan Allah? Daripada rahmat Allah, daripada Rahim. Dan juga Allah nak begitu, Allah bukan setakat mengampun dosa kamu, tapi lepas Allah ampun, Allah akan bagi satu lagi hadiah yang sangat mahal nilainya, iaitu rahmat Allah. Dengan Ghafur kamu dapat lepas daripada neraka sebab diampunkan dosa. Dengan Rahim kamu dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, last kali cuba buka surah ni. Surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Surah Al-Hijr. Okey, ayat ni Allah nak beritahu sifat manusia yang panjang cita-cita dan sangat cintakan dunia. Akhirnya membawa kepada kufur kepada Allah. Bila dia melebihkan dunia daripada Allah ataupun lebihkan dunia daripada akhirat, dia membawa kepada kufur. Kita tengok rubbama. Kadang-kadang yawaddu, ingin, cinta, allazina kafaru, orang-orang kafir, lau kanu, jikalau adalah mereka orang Islam. Apa maksud dia? Allah bagi tahu orang kafir ni ada ketika dia sangat ingin menjadi orang bila ni? Saat dekat-dekat kematian, lepas kematian, dalam kubur, ya laitani kuntu musliman. Alangkah baiknya kalau dunia dulu aku orang Islam, tapi dah terlambat. Kemudian apa punca mereka terlambat ni? Zarhum, Allah kata apa? Zarhum, biarkan mereka ni ya'kulu, mereka makan apa pun makanlah, wa yatamatta'u, dan berseronok, bersenang-senang, dan wa yulhihimul amal. Tadi kita dah jumpa ni. Apa dia amal? Jadi yulhi apa dia? Yulhi lahwun, alhaakumut takasur. Telah biarkan Allah kata pada Nabi Muhammad, biarkan mereka nak makan, mereka nak seronok, dan angan-angan melalaikan mereka. Subhanallah. Punca kafir ialah al-amal. Betul kan? Orang kafir pun sama, orang Islam pun sama. Punca tak bertaubat sebab banyak perancangan dunianya, tak pernah habis. Yang Nabi kata, manusia ni kalau ada satu lembah daripada emas, dia nak apa? Nak kurang ke, nak sedekah ke, nak tambah lagi? Nak satu lagi. Kalau dua, nak yang ketiga. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk lubang kubur baru tersedar. Fasaufa, Allah kata apa? Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan tahu. Tahu apa ni? Sebenarnya angan-angan mereka tu sia-sia. Satu sen pun tak ada faedah. Tapi bila mereka tahu, bila tu dah terlambat. Okey? Wallahu a'lam. Okey, sebab waktu dah larut malam, makanan pun telah terhidang.
InsyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم